387. Dan secara keseluruhannya juga pada tahun 2003, 307 daripada 150 lebih banyak overall inputs 307 industry offenders were introduced merah putih ya. Next slide aja. Detention center. Okay. Pusat penyelidikan pusat sementara pusat ini tempatan pusat sementara pada yang ada di tahanan Juwana ni dia lebih kurang sama dengan tak ada 2 minggu je dan orang-orang yang ditempatkan dekat sini adalah orang yang macam dia tengah tunggu pembicaraan yang digampang. Okay, selain itu orang-orang yang ditempatkan dekat sini adalah orang yang macam case deficiency. Contohnya macam orang ini dengan berjalan kebanyakannya adalah lelaki. Okay, perempuan ada ramai juga, tapi lagi ramai adalah lelaki. Dan antara kesalahan-kesalahan yang selalu berlaku adalah kesalahan yang
macam ni kan, duit tapi mak ayah tak bagi kan. Lain lah maksudkan. Okey, saya sambunglah untuk part saya. Okey, saya nak minta maaf dulu lah, saya tak dapat buka kamera sebab masalah kamera ni lah, tak tahu macam mana nak betulkan dia. Okey, seterusnya adalah treatment and prevention program. Next slide. Okey, treatment and prevention program ni apa yang kita tahu, dia merupakan program yang memberi tumpuan kepada rawatan untuk pencegahan masalah juvenil lah yang perlu ditangani seperti dalam bab seperti di dalam bab-bab yang seterusnya. Okey, apa yang kita dapat lihat di sini, rawatan dan treatment ini adalah salah satu treatment yang memfokuskan kepada keluarga, sekolah dan juga kumpulan remaja, yang di mana perbincangan ini memberi penekanan terhadap contoh-contoh yang lebih umum lah mengenai rawatan remaja yang terlibat di dalam sistem keadilan juvana. Kat sini kita dapat lihat lah yang di mana perbincangan ini akan membincangkan mengenai keberkesanan rawatan terhadap pesakit pula, terhadap kenakalan pelajar-pelajar juvana ni lah. Okey, seterusnya. Okey, di antara treatment program yang terdapat ialah individual treatment, group treatment program dengan bootcamps. Okey, next. Okey, saya akan terangkan mengenai treatment program within institution lah. Okey, treatment program yang individu ni merupakan salah satu treatment yang mementingkan yang mementingkan historical dengan medical model of behaviour, apa yang kita pelajari daripada bab-bab yang seterusnya, yang di mana treatment counselling kita jalankan melihat behaviour seseorang itu dan macam mana tingkah laku mereka yang menyebabkan mereka jadi delinquent. Dan dari sini kita dapat lihat perangai ataupun sifat atau condition yang berada di dalam individu itu, macam mana dia punya masa lepas itu, macam mana perbuatan dia yang membentuk diri dia yang sekarang. Di sini kita dapat lihat juga juvenil merupakan salah satu tempat yang di mana salah satu sistem yang membenarkan seseorang seperti seorang kaunselor ataupun individu-individu lain untuk menolong pelajar-pelajar juvana ataupun remaja yang terlibat dengan juvana. Next. Okey.
Antara treatment yang boleh kita lihat adalah individual treatment, iaitu treatment yang memfokuskan kepada teknik kaunseling lah, yang di mana kita akan kaunseling secara berdepan dengan seseorang individu itulah. Kat sini kita dapat lihat individual treatment ni kita boleh kaji di dalam teori-teori yang tertentu dan boleh diaplikasikan semula. Sebagai contoh, dengan mencari cara untuk melihat sebab-sebab ataupun punca kanak-kanak itu menjadi delikuen ataupun mereka menjadi nakal lah, dan sebab-sebab mereka melakukan tindakan sedemikian. Okey, sebagai contoh usaha yang boleh dilihat untuk rawatan individu ini dengan memberi tumpuan kepada teknik dan strategi yang dimanukan di dalam psikoanalisis yang kita pernah pelajari sewaktu di bab 4. Okey, salah satu contoh teknik yang boleh digunakan ialah teknik terapeutik, yang di mana ia merupakan salah satu analisis transaksi yang memerlukan yang berdasarkan kepada idea remaja tersebutlah, penyebab dia jadi yang sedemikian ataupun punca-punca yang triggered remaja tersebut. Okey, kat sini juga kita boleh analisis kesan ataupun apa yang konflik dalaman yang berlaku yang membentuk tingkah laku sedemikian. Sebagai contoh, sewaktu dia kecil dia sering didera dan dipukul, dan menyebabkan dia bila dia besar, dia jadi remaja, dia suka pukul orang, yang menyebabkan untuk melepaskan rasa marah dia dengan cara memukul. Dari situ kita dapat kena pastilah penyebab dia dan punca yang menjadikan dia jadi sedemikian. Okay. Next. Okey, seterusnya adalah group treatment program, yang di mana ia merupakan program rawatan kumpulan. Kat sini kita dapat lihatlah yang group treatment kumpulan ni merupakan macam aktiviti kelompok lah yang kita buat sewaktu kaunseling tu nanti, atau yang pernah kita alami sendiri, yang di mana program ini masih memperlihatkan individual treatment yang untuk membetulkan pelajar juvana ni ataupun remaja juvana ni. Dan group treatment ni penting supaya setiap pelajar juvana itu dapat kena pasti masalah yang dia hadapi tu mungkin akan sama dengan masalah lain, dan untuk refleksi diri pelajar juvana itu dengan individu-individu lain. Okey, kat sini kita dapat lihat juga yang di mana sesetengah program memfokuskan kepada dynamics konteks kumpulan, yang menggunakan kumpulan untuk mempengaruhi perubahan atau pemulihan dalam diri individu. Okey, sebagai contoh yang pendekatan berpusatkan kumpulan inilah yang menjadi ejen perubahan, bukan sahaja kepada persekitaran individu itu sendiri, malah dia turut memberi impak kepada diri individu itulah. Okey, sebagai contoh pendekatan ialah yang pendekatan berpusatkan kumpulan, yang di mana rawatan juvenil ni boleh tertumpu kepada kumpulan yang kita cakap tadi lah, yang kumpulan kaunseling kelompok tu. Okey, yang di mana para belia ataupun pelajar juvana itu boleh berinteraksi antara satu sama lain di dalam sesi, dan boleh menunjukkanlah dia punya sikap ataupun kesilapan yang dia hadapi, dan keadaan tersebut boleh menyebabkan diri mereka sedarlah akan kesilapan diri mereka, dan macam mana kehidupan orang lain tu mungkin lebih susah daripada dia. Dan program rawatan kumpulan ni bukan saja boleh tertumpu kepada pelajar juvenil, mungkin pelajar-pelajar lain boleh join sekali group treatment program ni, yang di mana mungkin dia akan menimbulkan perasaan kesedaran di dalam diri individu itu. Okay, next. Okay, boot program. Boot program merupakan salah satu konsep pemulihan yang boleh dijalankan, yang di mana pada tahun 1983 konsep CAM ni merupakan salah satu rawatan untuk membetulkan
untuk membetulkan pelajar-pelajar yang nakal lah. Macam yang kita belajar, macam yang kita tahu yang dekat sekolah dulu, terdapat beberapa camp yang mana setiap kali pelajar nakal tu dia akan dicampakkan, bukan dicampakkan, akan diletakkan di camp tersebut yang di mana camp tersebut bertujuan untuk membentuk disiplin di dalam diri pelajar itu. Okey. Okey, di sini kita dapat lihat pada treatment konsep camp ini biasanya dianggap sebagai alternatif keras yang di mana pelajar ataupun remaja juvana itu akan dibentuk bersifat untuk bukan bersifat, untuk mengubah sifat dan tingkah laku remaja tersebut. Okey, kebiasaan ni ia akan menggabungkan dengan ketenteraan. Macam mana? Dia akan menggabungkan bootcamp dia akan menggabungkan dengan teknik ketenteraan yang di mana pelajar tersebut akan diajarlah untuk cara-cara untuk menjadi disiplin, macam mana untuk mengelakkan pelajar tersebut untuk untuk mengelakkan diri mereka lah daripada terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik. Lepas tu cara untuk meningkatkan motivasi diri mereka juga, kepentingan kerjasama. Bootcamp ni pelajar-pelajar ataupun remaja yang menjalani bootcamp ni kebiasaannya pelajar yang juvenil. Dan pada pertengahan tahun 1990 yang kita dapat lihat, terdapat tiga location bootcamp yang pernah terkenal dahulu, iaitu di Cleveland, Ohio, Denver, Colorado dan Mobile, Alabama. Okey, dekat sini kita dapat lihat pada suatu ketika dahulu bootcamp ni terkenal untuk mengubah ataupun sebagai salah satu cara untuk membentuk personality dan sifat seorang pelajar ataupun delinquent, yang di mana kebanyakannya camp tersebut hanya mendapati 13 pelajar ataupun pelajar juvana ataupun juvenil yang terlibat dengan juvenil lah, antara 13 hingga 17 tahun, dan kebanyakannya mereka adalah lelaki. Okey, kat sini sebagai tambahan lah, tiga-tiga camp ni camp merupakan salah satu tempat yang memerlukan kos yang rendah pada ketika itu, dan salah satu alternatif yang paling mudah lah untuk pelajar-pelajar juvana ni. Okey, next. Allah, bersipul lidah. Okey. Treatment yang seterusnya adalah Scarcity, Restorative Justice dengan mentoring. Sebagai contoh macam a national meaning lah. Kita tengoklah nanti, okey. Okey. Scarcity. Okey, scarcity ni apa yang kita dapat lihat daripada nama pun kita dah tahu kan, macam menakutkan. Okey, terus menakutkan. Okey, kat sini kita dapat lihat sistem ni mula-mula dipraktikan lah di dalam penjara lah. Daripada yang kita dapat tengok dalam slide ni, penjara lah mula-mula yang menggunakan teknik ni, yang di mana ia untuk menakutkan delinquent. Okey. Di negara barat sebagai contoh USA, kalau kita dapat lihatlah pelajar-pelajar yang terlibat dengan masalah juvana dekat sekolah tu, mereka akan dihantar ke penjara sebagai untuk refleksi diri mereka sendiri. Kalau mereka masuk penjara, mereka akan takutlah untuk buat perkara-perkara yang mereka jalankan atau mereka buat kat sekolah. Kat sini tujuan utama perkara tersebut dijalankan adalah untuk pelajar juvenil itu sendiri sedarkan perbuatan mereka, dan mereka takut untuk menjadi seorang pelajar delinquent.
Kalau kita dapat tengok dekat YouTube lah, kalau kita buka YouTube kita dapat lihat teknik-teknik scale script ni yang dilakukan oleh orang USA lah kebanyakannya. Dekat Malaysia kita tak tahulah sebab tak tahulah dijalankan ke tak, sebab berdasarkan apa yang saya lihat di dalam buku Diliku ini tak terdapatlah kajian di dalam Malaysia. Okey, di sini kita dapat lihat philosophy of deterrence of often associated as a get tough attitude towards a delinquent prevention. Okay, kat sini kita dapat lihat bahawa untuk membuang perasaan macam aku ni hebat, so aku bolehlah nak bully semua orang, aku bolehlah nak nak tindas semua orang kan. Okey, kat sini kita dapat membuanglah dia punya macam pemikiran macam tu dengan cara membuatkan mereka takut untuk menjalankan perkara tersebut. Okey, next. Okey, seterusnya restorative justice. Okey, restorative justice ni adalah merupakan yang di mana individu juvenil ataupun kriminal yang di mana mereka telah menjalankan sesuatu perbuatan yang di luar tabiat mereka, yang di mana mereka pernah membunuh seseorang ataupun perkara yang mencederakan kepada kedua-dua pihak dan juga masyarakat itu sendiri. Okey. Dekat sini kita dapat lihat beberapa treatment program yang restorative justice yang dijalankan adalah melalui setting yang di mana victims iaitu termasuklah family dengan orang yang kenalah benda tersebut dengan orang yang buat benda tersebut, yang di mana mereka berdua akan diletakkan di dalam satu di dalam satu tempat khas, yang di mana kedua-dua mereka akan bersaling pandangan lah di antara satu sama lain, bukan dari segi intimidasi tapi dari segi untuk refleksi diri, yang di mana individu yang melakukan perkara tersebut mestilah menunjukkan perasaan sebersalah, perasaan rasa kecewa terhadap diri sendiri, yang di mana perkara tersebut penting supaya kedua-dua perasaan di antara yang kena yang kena ya Allah, vocabulary dalam otak ni tak keluar. Victim yang victim yang kena, Allah, apa ayat dia tu di otak keluar dalam otak? Mangsa yang kena sorry ya. Dia jam pula petang-petang ni. Okey, mangsa yang kena masa yang terlibat dengan masalah yang dilakukan oleh delinquent itu, sebagai contoh masalah pembunuhan ataupun kejerahan yang dialami oleh victim itu sendiri, dan dengan cara ini mereka dapatlah memohon maaf di antara diri mereka sendiri, yang di mana kemungkinan mangsa tu bolehlah meluahkan apa yang dia rasa, dan pelajar juvenil itu turut boleh meluahkan apa yang mereka rasa, dan keadaan ini akan menyebabkan kedua-dua mereka dapatlah kesefahaman yang mereka inginkan. Mungkin kedua-duanya ada yang tidak terima dan tidak dapat memaafkan perkara tersebut, tapi keadaan ini dapat melegakanlah situasi yang ada, dan restorative justice ni tidak boleh dilakukan dua orang mangsa, victim dengan orang yang menjalankan tu sahaja, dan memerlukan pemantauan pemantauan supaya tidak terjadi perkara-perkara yang tidak diingini. Sebagai contoh, macam jika victim tu macam tak puas hati, tiba-tiba dia nak pukul yang
Yang delinquent tu tak boleh juga kan. Okay. Next. Okay, last sekali adalah mentoring. Okay, mentoring ni adalah merupakan national movement yang di mana salah satu cara kita dapat bimbing lah individu tersebut. Okay, sebagai contoh, metod ni pada dahulunya terkenal di kalangan volunteer yang yang kebanyakannya daripada orang yang lebih tua lah, yang di mana sekiranya ada seorang pelajar juvenil ni ataupun pelajar juvana yang terlibat dengan masalah-masalah tersebut, mereka akan mengambil pelajar juvenil ini untuk dilihatlah diri mereka. Bukan untuk dilihat, untuk menjaga diri mereka dengan cara menjadikan diri mereka sebagai mentor untuk menunjukkan cara yang betul ataupun untuk membimbing mereka untuk menjadi lebih baik. Okey. Kebanyakan mentoring ni yang mentoring dia akan mengambil pelajar-pelajar yang berumur dalam lingkungan 6 hingga 18 tahun, tetapi kebanyakannya mereka pada waktu tersebut hanya mengambil 14 hingga 18 tahun pelajar yang terlibat ataupun pelajar juvenil yang terlibat yang dalam lingkungan umur 14 hingga 18 tahun. Okey, kebanyakannya yang mengambil atau yang terlibat dengan mentor ni adalah seorang individu yang single parent home, yang di mana mereka volunteer sendirilah untuk menjaga mereka lebih kurang dalam 3 kali dalam masa sebulan ataupun dalam masa sebulan selama 3 hingga 5 jam. Okey, kat sini kita dapat lihat mentoring ni bukan sahaja dijalankan bukan sahaja telah dijalankan di waktu lampau dan telah diaplikasikan di dalam negara kita juga, yang di mana mentoring ni digunakan di dalam kelas lah. Untuk pengetahuan awak semua, di dalam kelas mentoring ni dijalankan supaya kita mempunyai role model. Role model tu penting kepada seseorang individu yang di mana mereka memerlukan seseorang untuk membentuk identiti diri mereka sendiri. Okey, dan mentoring ni berasal daripada salah satu dengan nama mentor. Mentor adalah seorang individu yang menciptalah organisasi yang fokus kepada mentoring ni. Okey. Okey, sekian saja daripada pembentangan kami. Kita akan teruskan kepada soalan pula. Okey. Manakala Wan Nas Umairah pun tak berapa sihat. Okey, saya akan bukalah 3 soalan ni. Okey, sebelum kita buka soalan ni, ada apa-apa pertanyaan ataupun soalan? Okey. Kalau tak ada, saya teruskanlah. Okey, soalan pertama. Okey, apakah 3 rawatan program yang terdapat di dalam topik ini? Okey, apa 3 rawatan tu, Fazmin? Pertama, individual treatment. Okey, betul. Okey, betul tak hadiah nanti. Okey. Seterusnya, berikan saya pusat pemulihan juvana yang salah. Ya Allah. Pusat pemulihan juvana terbahagi kepada berapa? Okey, siapa boleh jawab yang ni? Pusat pemulihan juvana terbahagi kepada berapa? Aminah fokus ni dalam masa mengantuk. Hujan-hujan ni rasa macam nak tidur, masih lagi boleh fokus. Tahniah. Okey, last sekali. Berdasarkan kajian mengenai bootcamp tadi, remaja lelaki berumur lingkungan berapa yang sering terlibat dengan treatment tersebut? Mudah je ni. Berapa? Lingkungan umur berapa? Okey, teruskan. Teruskan, Zikri. 17 tahun. Okey, boleh. Betul. Tahniah. Berikan tepukan kepada Zikri.
Semoga anda tidak terlibat dengan masalah juvenil ni. Okey, sekian saja daripada pembentangan kami. Terima kasih.